ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan cuba habiskan bacaan kita dalam kitab 10 prinsip penyucian jiwa karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah. Dan alhamdulillah semalam kita telah pun membahaskan prinsip yang terakhir, prinsip yang ke-10 dalam kitab ini, berkenaan mengenali tabiat jiwa, di mana dalam perbahasan prinsip yang ke-10 ni dibahaskan bahawa jiwa itu ada keadaan-keadaannya, ada sifat-sifatnya. Ada waktu dia tenang, dan dia tenang dengan sebab-sebabnya, dengan sebab musababnya yang Allah telah tetapkan atasnya. Ada keadaan di mana hati kita merasa gundah gelana, hati kita merasa tidak senang, hati kita merasa ada yang tidak kena, mempersalahkan diri kerana sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang tidak dilakukan. Ada kalanya apabila hendak melakukan suatu kebaikan, dia memberikan 1000 macam alasan dalam diri, dan ada kalanya kalau dalam suatu kejahatan, hati pada awalnya mendorong seorang itu untuk melakukannya, tetapi setelah dia melakukan kejahatan itu, wal'iyadzubillah, betapa cepatnya hatinya berubah kepada penyesalan, mempersalahkan diri, mempersoalkan kenapa melakukan itu sedangkan ia tidak baik dan sebagainya. Jadi itu jiwa yang al-lawamah, jiwa yang mempersalahkan diri. Dan ada keadaan yang ketiga atau jenis hati yang ketiga ialah an-nafs al-ammarah bisu', hati yang mengajak kepada kejahatan. Ringkasnya nak mengatakan di sini bahawa hati jiwa kita perlu kepada penyucian, jiwa kita perlu kepada didikan, perlu kepada pembentukan ke arah yang baik, perlu dilatih supaya istiqamah di atas hal-hal ketaatan, dilatih supaya dapat membiasakan diri dengan perkara-perkara yang disarankan oleh agama, melatih jiwa supaya membenci perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan bacakan bahagian penutup, bahagian penutup dalam kitab 10 prinsip penyucian jiwa ni. Jadi boleh kita lihat di muka surat 132, bahagian penutup kitab 10 prinsip penyucian jiwa ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, setelah berlalu atau setelah dijelaskan prinsip-prinsip yang boleh membantu seorang hamba untuk menyuci dan membersihkan jiwanya, jelaslah betapa jiwa itu perlu kepada muhasabah selagi mana ia masih berada di negeri dunia
dan amalan. Maknanya selagi mana hiduplah, ya, selagi mana kita hidup di dunia, di mana dunia ini adalah tempat untuk kita beramal, ya, sebelum seseorang insan itu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak, sedangkan dia telah pun mengabaikan untuk memperbaiki jiwanya, dan jiwanya menjadi sebab musabab, ya, sebab-sebab kecelakaannya waktu itu. Yani, ya, eloklah kita bersegera untuk menguruskan jiwa kita agar dapat dibersihkan, supaya kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak dalam keadaan, ya, jiwa kita tenang, tenteram. Golongan as-salaf as-salih telah mengingatkan dan berpesan kepada orang ramai betapa pentingnya muhasabah dan memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat dan sebelum kematian menjelma. Sangat elok dalam penutup risalah ini dinukilkan sebahagian wasiat yang disebutkan mereka dalam bab ini, yang disebutkan oleh para ulama salaf berkenaan betapa pentingnya kita bermuhasabah dalam soal, ya, menyucikan jiwa. Saya mulakan dengan pemimpin mereka, iaitu 4 khulafa yang diberikan petunjuk oleh Allah, yakni para khulafa ar-rasyidin. Ya, ar-rasyidun, yakni mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Kata Al-Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketahuilah wahai hamba Allah, kalian berpagi-pagi dan berpetang-petang dalam keadaan ajal disembunyikan ilmunya atau disembunyikan waktunya daripada kalian. Jika kalian mampu untuk menghabiskan ajal-ajal kalian, yakni hidup kalian, dalam keadaan beramal untuk Allah, maka lakukanlah. Yani selagi mana kita mampu berbuat baik, selagi mana kita mampu beribadah, selagi mana kita mampu berbakti di dunia, maka, ya, ambillah kesempatan dan peluang tersebut. Kalian tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut melainkan dengan bantuan Allah. Yani segala apa itu dengan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramainya manusia lalai, tak teringat pun untuk nak berbakti, dia tak teringat pun nak buat amal soleh, tak teringat pun nak buat solat sunat misalnya, tak teringat pun nak berpuasa sunat atau bersedekah atau berzikir atau baca Al-Quran, tak ingat pun. Jadi boleh kita kata di sini, andai kata terlintas dalam diri kita untuk membuat satu kebajikan, untuk buat satu amal soleh, maka ketahuilah bahawa itu merupakan ilham daripada Allah, satu peringatan buat kita daripada Allah untuk kita beramal. Maka ambillah peluang tersebut, ya. Maksudnya, kalau Allah ilhamkan suatu benda yang baik, itu satu nikmat, sedar tak sedar. Dan antara kesyukuran kita dengan nikmat tersebut, yakni dengan diilhamkan kepada kita untuk melaksanakan satu ketaatan, antara tanda kita bersyukur dengan hal itu ialah dengan kita melaksanakannya. Yakni contoh, andai kata terlintas dalam hati kita untuk kita buat solat duha misalnya, ingatlah bahawa ini bukan calang-calang, ini bukan kebetulan. Dengan kata lain, syaitan dia tidak akan membisikkan kepada kita untuk buat benda-benda yang baik macam seperti itu. Jadi dari mana datang, ya, ilham sedemikian? Tidak lain dan tidak bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukankah itu satu, ya, perkara yang wajib disyukuri semestinya, ya? Jadi antara macam mana kita bersyukur dengannya, iaitu dengan kita melaksanakannya. Andai kata terlintas dalam fikiran kita untuk nak bersedekah misalnya, ya, kita misal kata kita keluar rumah, ya, kita pergi ke pasar ke mana, lalu kita tersempat dengan ada orang miskin misalnya, ada peminta sedekah.
terlintas dalam fikiran kita untuk nak bersedekah. Di sini kita kata ambillah peluang tersebut untuk bersedekah. Sebab terlintas sahaja dalam hati kita untuk berbuat satu baik, itu satu nikmat. Bukankah betapa banyaknya situasi-situasi di mana barangkali ada peluang-peluang yang datang, tetapi kita dalam keadaan tak sedar, tak terlintas pun untuk kita tak perasan pun. Mungkin ada situasi lain di mana ada orang miskin, ada orang peminta sedekah lalu depan kita, tapi kita tak terlintas pun nak bersedekah misalnya. Mungkin semestinya ada sebab-sebab, kita tengah sibuk, kita fikiran kita sedang memikirkan hal-hal tertentu dan sebagainya. Jadi ini antara peluang-peluang yang sepatutnya kita ambil. Maka segerakanlah melakukan amalan dalam tempoh penangguhan ajal kalian sebelum ia tamat, dan waktu itu kalian dikembalikan kepada amalan kalian yang terburuk. Maknanya selagi mana ada peluang untuk kita beramal, maka segeralah beramal. Kerana ini semua masa kita yang ada sekarang ni, ini semua boleh kita kata ini semua masa tambahan. Masa tambahan, sebab kita tak tahu pun bila ajal kita. Barangkali esok, barangkali minggu depan. Atas dasar apa kita nak rasa tenang, tenteram bahawa umur kita akan panjang? Atas dasar apa? Dari mana datang sangkaan sedemikian? Kalau kita merasa tenang lah, kalau kita rasa tenang, selamat bahawa umur kita akan panjang, kita akan hidup sampai ketua dan sebagainya, dari mana kita merasakan hal sedemikian? Jawapannya, tidak ada sebarang janji bahawa keadaan itu akan berlaku, bahawa umur kita akan panjang. Tak ada siapa yang boleh memberi janji tersebut. Justru sebarang, kalau kita ada rasa tenang, kalau kita rasa yakin bahawa umur kita akan panjang, ketahuilah bahawa ini adalah angan-angan, hampir sahaja seperti angan-angan mak jenin. Yani seorang yang berangan tetapi tidak berpijak di bumi nyata. Bumi nyatanya apa? Bumi nyata ialah bahawa ajal kita adalah di antara apa yang Allah rahsiakan. Tiada siapa yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan ada sahaja kemungkinan bahawa dia boleh datang bila-bila masa. Baik. Sesungguhnya ada sekelompok kaum yang menjadikan amalan sebelum ajal mereka kepada selain mereka dan melupakan diri mereka sendiri. Aku melarang kalian menjadi seperti mereka. Bersegeralah dan carilah keselamatan. Sesungguhnya di belakang kalian ada yang mengejar kalian dengan pantas dan larian yang laju, yakni kematian. Yakni ada sesuatu yang sedang mengejar kita. Ada sesuatu yang sedang memerhatikan kita, menanti masa untuk datang kepada kita. Apakah itu? Ajal. Apakah itu? Kematian. Roh kita dicabut oleh malaikat maut. Kemudian kata khalifah kedua pula, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung kelak. Yani eloklah kita muhasabah diri kita sekarang, sebelum kita dimuhasabah oleh Allah. Apa itu muhasabah? Maknanya kira-kira, hisab, ilmu hisab, ilmu kira-kira. Bermuhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang kelak. Yang lihat amalan kita, yang mana yang lebih banyak? Adakah kita lebih banyak berbuat kebaikan atau kita lebih banyak buat benda-benda yang tak sepatutnya? Eloklah kita muhasabah diri kita masing-masing. Itu yang terbaik. Berbanding kalau ada orang tegur kita, kalau ada orang yang kritik kita, mesti kita semua tak suka. Ini masalah. Manusia secara dasarnya
Dia tak suka jika ditegur. Ya. Kita rasa berat kalau ada orang kritik kita. Kalau begitu, bukankah lebih wajar untuk kita muhasabah diri kita? Hiasilah amalan kalian untuk hari pembentangan yang terbesar nanti, iaitu di padang mahsyar, apabila semua amalan kita akan dibentangkan di hadapan khalayak, iaitu pada hari dibentangkan segala amalan, di mana tidak akan tersembunyi daripada kalian perkara-perkara yang tersembunyi di dunia dahulu. Ini pada hari ini amalan kita, baik atau buruk, secara amnya disembunyikan oleh Allah. Allah sembunyikan. Ini mungkin ramai saja yang tak tahu apa yang kita buat, baik atau buruk. Tapi hari akhirat kelak, ada sahaja yang Allah bentangkan amalan mereka di hadapan umum untuk semua melihatnya. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, bagaimana agaknya keadaan kita waktu itu? Semestinya kita akan menanggung malu, menanggung merasa sesal, sesal-sesalnya. Kemudian khalifah ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mengatakan, wahai anak Adam, ketahuilah bahawasanya malaikat maut yang diwakilkan untukmu masih lagi meninggalkanmu dan melangkauimu untuk sampai kepada selainmu sejak engkau berada di dunia. Ini malaikat maut selama ini dia sibuk dengan orang lain. Setiap masa ada saja orang mati kan. Jadi malaikat maut dia cabut roh orang lain dulu. Seakan-akan dia sudah pun melangkaui selainmu untuk sampai kepadamu dan menjadikanmu sasarannya. Yakni kita berada dalam senarai. Maksud di sini nak kata bahawa kita manusia, setiap seorang, setiap individu, nama kita ada dalam senarai. Senarai siapa? Senarai malaikat maut. Di mana dia sedang, setiap hari dia sedang mengecam nama-nama yang ada dalam senarai tersebut untuk dia pergi mendapatkan individu tersebut dan mencabut rohnya apabila sudah tiba ajalnya. Dan kita ada dalam senarai tersebut. Dan sehari demi sehari, nama kita makin lama diangkat. Ini apabila setiap sekali ada orang tu dah mati, maka nama yang di bawah tu akan naik ke atas. Dan nama kita pun macam tu. Saban hari dia kedudukannya makin naik. Tidak ada sesiapa yang namanya makin ke bawah. Tidak lagi lama kita hidup di dunia, maka bermakna ajal kita makin dekat. Itu realiti dia. Maka berwaspadalah dan buatlah persiapan untuknya. Janganlah engkau leka kerana dia tidak pernah leka terhadapmu. Jangan kita leka akan kematian, kerana malaikat maut tak pernah leka. Ajal tak pernah lupa. Apabila tiba masa, dia tidak akan lewat, dia tidak akan dipercepatkan. Ketahuilah wahai anak Adam, jika engkau lalai akan dirimu sendiri dan tidak membuat persediaan untuknya, orang selainmu tidak akan membuat persediaan untuknya. Kalau kita lalai, tak ada sesiapa yang akan membuat persiapan untuk kita. Tak kira lah walau macam mana sekalipun kedudukan kita, sama ada kita ada jawatan, kita ada kekayaan, kita ada ramai orang-orang di bawah seliaan kita. Tapi dalam bab persiapan untuk mati, masing-masing daripada kita perlu melakukan persiapan kita masing-masing. Tidak ada sesiapa yang boleh membuat persiapan untuk kita. Sedangkan pertemuan dengan Allah Azza wa Jal itu pasti. Hari kita bertemu dengan Allah akan tiba. Hari kita bertemu dengan Allah akan tiba. Adakah kita sudah bersiap sedia untuk temu janji kita itu?
maka jagalah dirimu dan jangan serahkannya kepada selainmu. Maknanya jangan kita abaikan perkara ini, ya. Seterusnya penulis membawakan kenyataan daripada khalifah yang keempat, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti terhadap kalian adalah panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ya, ini antara apa yang benar-benar mengancam kita semua, apa yang membahayakan kita semua. Angan-angan dan ikut hawa nafsu. Angan-angan, yakni kita mengharapkan keselamatan. Ini tak ada sesiapa yang nak masuk api neraka. Tanya orang kafir pun macam tu. Tak ada sesiapa yang inginkan azab. Tak ada sesiapa yang menginginkan kecelakaan di hari akhirat kelak. Semua menginginkan kebahagiaan, semua menginginkan kesenangan dan syurga di hari akhirat. Ini semua berangan-angan untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi sejauh mana angan-angan dan harapan kita itu dituruti dengan pelaksanaan, dituruti dengan amal, dituruti dengan kita ikhtiar, bersungguh-sungguh untuk kita mendapatkan apa yang kita angan-angankan itu. Di samping itu, termasuk juga apa yang membahayakan diri kita ialah hawa nafsu. Salah satu bentuk jiwa, seperti yang telah kita bahaskan dalam prinsip yang ke-10, iaitu jiwa yang mengajak kepada kejahatan, an-nafs al-ammarat bis-su'. Ada keadaan di mana jiwa kita didorong oleh hawa nafsu yang umumnya mengajak kepada kejahatan. Jadi kita kena berhati-hati dengan dua perkara ini. Angan-angan tanpa amal dan hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Manakala menuruti hawa nafsu pula adapun dengan panjangnya angan-angan, ia akan melupakan kalian tentang akhirat. Ini boleh kita kata termasuk dalam angan-angan ialah satu, angan-angan untuk hari akhirat nanti, iaitu kita berangan untuk nak masuk syurga. Satu lagi, angan-angan ketika di dunia ini. Seperti apa? Berangan untuk memperoleh rumah besar, berangan untuk mendapatkan kenderaan mewah, berangan untuk beramal saleh, tetapi kita menangguh-nangguh. Dan kita beramal, bila kau nak baca Al-Quran, insya-Allah. Ini biasalah kita jawapan-jawapan. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Bila engkau nak pergi haji, kalau kita tak buat haji lagi, insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah apa? Kita pun tak daftar nama kita lagi, misalnya. InsyaAllah apa? Kalau kita pun belum lagi mempersiapkan perbelanjaan kita. Jadi ini antara angan-angan. Jadi ada angan-angan di dunia, ada angan-angan yang berkait dengan dunia, ada angan-angan yang berkait dengan akhirat yang dicela. Maka dalam hal-hal dunia, jangan kita terlalu nak berangan-angan untuk nak mendapatkan kemewahan-kemewahan, kesenangan-kesenangan dunia itu. Ketika mana hujung pangkalnya kita menyedari bahawa itu semua sementara. Itu semua bukan nikmat yang kita sedang kejar. Kerana nikmat yang kita sedang kejar untuk mendapatkannya ialah nikmat yang hakiki, tidak lain dan tidak bukan ialah syurga Allah. Maka jangan terlalu mendahulukan nikmat kesenangan dunia yang sementara itu.
Demikian juga jangan terlalu berangan-angan untuk melaksanakan amal-amal ibadah, tetapi kita duduk menangguh-nangguhkan. Ya. Kalau kita ada cita-cita, kemudian kita membuat persediaan untuk merealisasikan cita-cita baik kita itu, maka itu bagus. Ya, seperti mana kalau kita bercita-cita untuk nak pergi haji dalam waktu yang tertentu, pada tahun tertentu. Jadi kita ada buat plan, kita ada buat persediaan. Itu bagus. Ya. Tetapi kalau sekadar berangan-angan, maka itu dicela. Manakala menuruti hawa nafsu pula menyesatkan kalian daripada kebenaran. Ya, kerana hawa nafsu dia mengajak kepada kejahatan. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini telah pun berpaling pergi dan akhirat pula akan datang menghadap. Iaitu realiti kehidupan kita di dunia. Di mana makin lama, ya, seperti mana ada perkataan yang biasa disebut, ya, dunia kata pergi, kubur kata mari. Itu realiti. Kita ni yang kita je kadang-kadang tak sedar akan hakikat tersebut. Semakin hari kita mengorak langkah di dalam dunia, bererti kita mengorak langkah meninggalkan dunia itu, dan semakin kita mendekat ke kubur, dan kita semakin dekat, ya, untuk sampai ke negeri akhirat. Setiap daripada kedua-duanya mempunyai anak-anak. Atau sebelum tu, ketahuilah sesungguhnya dunia ini telah pun berpaling pergi dan akhirat pula akan datang menghadap. Setiap daripada kedua-duanya mempunyai anak-anak. Yakni setiap daripada dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Yakni jadilah hamba akhirat. Jangan jadi hamba dunia. Apa artinya hamba akhirat, hamba dunia? Kalau hamba dunia maknanya orang yang memperhambakan dirinya untuk keduniaan. Memperhambakan diri apa artinya? Maknanya tunduk, menghina dirinya, melakukan apa sahaja untuk hal dunianya itu, untuk mendapat kemewahan, mendapat kekayaan, mendapat kelazatan, segala macam, ya, kemewahan, kelazatan dunia. Dia sanggup buat apa saja. Kalau benda haram sekalipun dia tak ada masalah. Yang penting, ya, dia nak mengecapi hal dunianya itu. Ini adalah hamba dunia. Berbanding hamba akhirat ialah orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan suruhan, menjauhi larangan. Baginya dunia itu hanyalah, ya, wasilah, yakni kenderaan untuk dia sampai ke akhirat. Jadi kata penulis, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadilah kalian hamba akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Jangan jadi hamba dunia. Kerana sesungguhnya hari ini adalah hari beramal tanpa hisab, dan esok adalah hari hisab tanpa mampu lagi beramal. Itu realiti. Dunia tempat amal dan tidak ada hisab. Yani hisab, yani, ya, Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita ruang nak buat. Nak buat apa buat. Kalau nak buat benda buruk pun Allah bagi. Sebab itu keadaan dunia. Allah bagi. Tengok orang kafir, segala macam apa dibuat, dengan hal segala macam maksiat, segala macam hal kufur, hal syirik. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Allah biarkan orang-orang kafir ni buat benda-benda yang dahsyat-dahsyat ni, benda-benda yang tak elok ni? Jawapannya ialah kerana itulah realiti dunia, di mana Allah memberi kita peluang, memberi kita masa, bahkan memberi kepada kita kekuatan, sama ada untuk kita nak buat benda baik atau benda sebaliknya.
Jadi dunia tempat beramal dan tidak ada hisab. Berbanding hari akhirat nanti, itu adalah negeri hisab tanpa amal. Hari akhirat adalah tempat di mana kita akan menerima balasan atas amal kita. Jika baik, maka baik. Jika buruk, maka itulah yang kita akan dapat, wal'iyadu billah. Dan waktu itu kalau kita nak beramal, kalau kita nak bertaubat, kita menyesal, itu semua tidak akan mengubah apa-apa. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penulis dia menukilkan kenyataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Sesudah dinukilkan kenyataan 4 orang khalifah daripada kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Seterusnya, penulis dia menukilkan kenyataan daripada ulama besar daripada generasi tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia berkata, seorang mukmin itu adalah pemimpin bagi jiwanya. Seorang mukmin adalah pemimpin bagi jiwanya. Lihat perkataan yang dia guna. Pemimpin bagi jiwanya. Itu yang sepatutnya. Ini kita ada pemimpin, kita ada ketua, kita ada tuan. Lawan dia apa? Lawan tuan apa? Lawan tuan hamba. Jadi dengan kata lain, seorang mukmin dia kena menjadi pemimpin bagi jiwanya. Pemimpin maknanya apa? Dia memberi arahan, dia memberi panduan, dia menunjuk arah. Dan jangan jadi hamba. Jangan jadi hamba kepada jiwa atau hamba kepada nafsu. Yang mengikut segala apa yang diinginkan oleh nafsu. Jadi seorang mukmin adalah pemimpin bagi jiwanya. Dia sentiasa bermuhasabah diri. Dia sentiasa mencerminkan dirinya. Apa sebelum ni, bagaimana sikap kita sebelum ini? Bagaimana keadaan amal kita? Kita kena muhasabah. Tengok sejarah kita sebelum ni. Sepanjang masa yang lalu, 10 tahun dahulu, apa kita dah buat? Yang terbaru 5 tahun baru-baru ni, apa kita dah buat? Apa objektif yang kita telah capai? Untuk tahun ni, apa yang benda yang kita dah buat? Kita kena sentiasa muhasabah. Adakah kita ni lalai, hampir sahaja seperti haiwan ternakan, siang malam sibuk dengan hal-hal dunia, makan minum, atau bagaimana? Atau kita ada target, kita ada matlamat, kita ada cita-cita. Sesungguhnya perhitungan pada hari kiamat kelak hanya menjadi ringan bagi kaum yang sentiasa bermuhasabah diri mereka di dunia. Dan sesungguhnya perhitungan pada hari kiamat kelak hanya menjadi sukar bagi kaum yang hidup di dunia tanpa bermuhasabah. Maksud di sini pentingnya kita bermuhasabah. Ini maksud daripada kenyataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Pentingnya kita bermuhasabah. Orang yang banyak bermuhasabah di dunia, hari akhirat nanti dia akan senang. Orang yang di dunia dia lalai, dia tak peduli, dia tak nak muhasabah, akhirat nanti dia akan susah. Ini dikata dalam perumpamaan bahasa Arab, dikata al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Siapa yang bergigih, siapa yang gigih di dunia, akhirat nanti dia akan senang. Siapa yang ingin kesenangan di dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab, akhirat nanti dia akan susah. Jadi pilihlah mana. Kita ada pilihan. Kita nak kesenangan di dunia atau kesenangan di akhirat. Maimun bin Mihran daripada kalangan tabi'in, ulama besar tabi'in, rahimahullah, dia berkata, seorang hamba tidak akan bertakwa sehingga dia lebih kuat bermuhasabah dirinya sendiri berbanding
muhasabahnya seorang teman kepada sekutunya. Kita tidak akan dapat meningkatkan diri kita. Kita tidak akan dapat memperbaiki diri kita. Kita tidak akan tergolong dalam kalangan orang yang bertakwa. Apa artinya bertakwa? Allah kata dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang terbaik daripada kalangan orang-orang yang terbaik daripada kalangan kalian, orang-orang yang paling mulia ya di kalangan kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Apa artinya takwa? Secara prinsipnya kita kata mereka yang melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan Allah. Jadi seorang hamba tidak akan bertakwa sehingga dia lebih kuat bermuhasabah dirinya sendiri berbanding ya muhasabah seorang teman kepada sekutunya. Yang kita lihat kadang-kadang dalam syarikat. Apa artinya syarikat? Syarikat maknanya ya ada rakan-rakan kongsi. Di mana biasanya lumrah kalau kita lihat dalam syarikat, rakan kongsi itu dia prihatin apa seorang lagi rakan kongsinya lakukan, bagaimana gaya kerjanya, bagaimana bentuk pelaburannya dan sebagainya, kerana dia melibatkan untung rugi syarikat. Jadi lumrah kadang-kadang ada sampai berselisih ya cara nak mengurus syarikat dan sebagainya, ada pendapat berbeza pendapat tentang cara nak mengurus syarikat dan sebagainya. Maknanya mereka saling ya bermuhasabah antara satu sama lain tentang cara mengurus syarikat perniagaan mereka itu. Jadi di sini Maimun bin Mihran dia kata, kita kalau nak jadi orang yang bertakwa, kita kena lebih kuat muhasabah diri kita berbanding ya dua orang rakan kongsi dalam sebuah perniagaan ya. Oleh sebab itulah dikatakan jiwa itu seperti sekutu yang khianat. Ini penjelasan daripada Syekh Abdul Razak. Oleh sebab itu dikatakan jiwa itu seperti sekutu yang khianat. Ini jiwa kita seperti rakan sekutu kita. Ini kita kalau kita nak buat satu syarikat, kita jemput sahabat kita supaya jadi rakan sekutu kita, untuk kita sama-sama berganding bahu mengurus syarikat kita itu. Jadi Syekh Abdul Razak kata jiwa itu seperti sekutu rakan kongsi yang khianat. Biasa kadang-kadang kita dengar kan orang yang buka syarikat, tapi tiba-tiba rakan kongsi dia pecah amanah, khianat dia dan sebagainya lah. Jiwa seperti sekutu yang khianat. Jika kamu tidak menghitungnya atau jika kamu tidak menjaganya, dia akan lari pergi membawa hartamu. Subhanallah. Ya. Ini kalau dalam syarikat perniagaan di mana ada dua orang rakan kongsi, ini saling masing-masing kena berwaspada dengan rakan kongsi seorang lagi. Kerana kalau lalai, rakan kongsi itu boleh pecah amanah, khianat, dia bawa lari duit syarikat dan sebagainya. Maka Syekh Abdul Razak kata jiwa kita ni pun macam rakan kongsi yang lebih dahsyat ya kalau dia khianat. Jiwa kita kalau mengkhianati kita, dia lagi dahsyat ya berbanding dua orang rakan kongsi dalam perniagaan. Kerana kalau jiwa kita mengkhianati kita, dia akan ya memusnahkan semua harta-harta pahala kita ya, atau dia akan memusnahkan semua amalan-amalan kita. Jadi kita kena menjaga hati kita, jiwa kita, supaya jangan dia khianat. Muhasabah diri ini perlu ditekankan lebih-lebih lagi pada zaman ini yang terdapat padanya beraneka ragam fitnah. Fitnah artinya cobaan, dugaan, ujian dan pelbagai jenis pengalih perhatian daripada kebaikan. Ada banyak benda yang boleh ya menyibukkan kita daripada benda-benda yang sepatutnya. Jadi lagi-lagi hari ini sekarang ada, kita ni kadang-kadang sibuk je memanjang.
Tapi bukan you sibuk buat benda yang bagus, benda yang baik. Tapi sibuk dengan benda-benda yang lagha, wal'iyadz billah. Sibuk dengan media sosial, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan macam-macam lah, ya. Jadi zaman sekarang ni ada banyak benda yang boleh mengalih perhatian daripada kebaikan, yang menyibukkan kita. Demikian juga berkembangnya segala keburukan yang mencantikkan kebatilan dan menghiasinya di hadapan jiwa. Ya, pada hari ini benda yang haram semakin mudah. Itu realiti. Nak mengatakan betapa besarnya cobaan, dugaan kita pada yang hidup pada zaman sekarang ini berbanding kalau manusia zaman dulu. Manusia zaman dulu beza dengan kita pada hari ini, ya. Pada hari ini segala apa, ya, ada dalam tangan kita. Telefon bimbit kita, ya. Dia boleh jadi alat kebaikan, boleh jadi alat kejahatan, keburukan. Penulis dia menukilkan kenyataan daripada Abdullah bin Al-Mubarak, juga daripada kalangan ulama besar zaman salaf dahulu, yang merupakan seorang ulama tabi'in yang hebat pada zamannya. Dia berkata tentang hakikat zamannya. Ini Abdullah bin Mubarak, dia hidup, ya, sekitar kurun pertama hijrah. Dia kata sesungguhnya orang-orang saleh terdahulu, ini pada zaman sahabat, amalan saleh yang mereka lakukan itu adalah bersahaja. Yang ini dilakukan secara sukarela, dilakukan secara spontan. Dan sesungguhnya jiwa kita hari ini hampir sahaja tidak melakukan amalan melainkan dalam keadaan terpaksa. Maka hendaklah kita memaksa jiwa kita untuk melaksanakan amalan-amalan saleh. Subhanallah, Abdullah bin Mubarak dia menceritakan tentang keadaannya pada zamannya. Sedangkan waktu itu ialah zaman masih lagi di zaman awal Islam. Yani zaman satu kurun abad pertama itu masih awal lagi. Tapi dia sudah mengatakan hal ini. Yani orang dia menceritakan tentang kelebihan para sahabat yang melaksanakan amalan-amalan salih secara spontan, berbanding, ya, generasi umat Islam yang datang kemudian. Mereka kalau bila nak buat amal salih, dia terpaksa memaksa diri kita. Tapi kita kata hujung pangkalnya, kalau itulah keadaannya, kalau kita terpaksa, kalau kita dalam keadaan terpaksa kita memaksa diri kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka itulah benda yang kita kena lakukan, ya. Yang penting kita laksanakan perkara tersebut. Bagaimana pula agaknya situasi pada zaman kita sekarang, ya, Syekh Abdul Razak, ya, mempersoalkan hal itu. Kemudian di akhir nasihat yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini, dikata kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang tertinggi, agar Allah memperbaiki bagi kita agama kita yang merupakan perlindungan buat urusan kita, memperbaiki urusan dunia kita yang di dalamnya terdapat kehidupan kita, dan memperbaiki bagi kita urusan akhirat kita yang merupakan tempat kembali kita. Sesungguhnya Allah menjadikan kehidupan ini sebagai penambahan bagi kita dalam setiap kebaikan. Semoga Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai penambahan bagi kita dalam setiap kebaikan, dan dan kematian itu sebagai kerehatan bagi kita daripada segala keburukan, ya. Boleh buat pembetulan, ya, dalam terjemahan tu. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya, sucikanlah ia, engkaulah sebaik-baik yang menyucikan jiwa itu, engkaulah penjaganya dan pelindungnya.
Baik, demikian tadi tamatlah ya perbahasan dalam perbahasan kitab 10 prinsip penyucian jiwa karangan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dan baik, ya, saya tengok ada soalan kuis untuk malam ni. Soalan kuis yang kemukakan oleh pihak admin. Antara bentuk penyucian jiwa ialah dengan mengingati kematian. Adakah kita dianjurkan untuk mempersiapkan kain kafan masing-masing untuk itu? Pemenang kuis akan dihubungi oleh pihak admin ISDC. Ini soalan kuisnya. Saya ingat dia mencabar, dan kena bacalah soalan tu dengan baik, ya. Adakah dianjurkan? Saya ingat itu dia punya kata kunci dia. Jadi kita dah bahaskan sebelum ni dalam antara 10 prinsip penyucian jiwa. Antara cara kita menyucikan jiwa kita yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Razak ialah apa? Mengingati kematian. Mengingati kematian antara faktor yang sangat mendorong seseorang untuk beramal ibadah. Ya, dia satu faktor yang sangat kuat. Mengingati kematian. Jadi orang yang banyak mengingati kematian, dia tidak akan bersemangat untuk melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, dia akan bersemangat untuk melakukan hal-hal ketaatan. Jadi mengingati kematian memang disuruh, ya. Sebagaimanalah hadis-hadis Nabi SAW. Tapi di sini soalan, adakah dianjurkan? Apa artinya dianjurkan? Ini digalakkan, disarankan untuk kita mempersiapkan kain kafan. Untuk kita mempersiapkan kain kafan kita. Kain kafan, bila kita disuruh supaya mengingati kematian, adakah kita disuruh supaya kita sediakan kain kafan? Bila kita tengok kain kafan tu, kita akan ingatlah kematian kita, ya. Itu, ya, itu soalan dia lah, ya. Jadi ada jawapan atau tidak, ya. Saya ingat saya bagi masa sedikit, ya, sebelum kita habis kuliah nanti saya akan jawab insya-Allah. Dan sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan yang diajukan oleh saudara Muhammad Azad. Saudara Muhammad Azad, dia kata ada yang mengatakan babi khinzir lah, kita kata, ya. Ada yang mengatakan khinzir hanya haram dimakan tetapi tidak haram disentuh. Adakah benar? Dan bagaimana pandangan agama terhadap perbuatan saya mengusap anjing? Mohon pencerahan. Sebelum tu, boleh saya tegur penanya yang menggunakan perkataan pandangan agama. Pandangan agama. Perkataan istilah pandangan agama atau pandangan syarak, ini istilah ni tidak tepat, atau boleh kita kata salah, ya. Istilah pandangan agama dia tak tepat, sebab agama dia bukan ibarat pandangan. Syariat Islam dia bukan pandangan. Syariat Islam ialah ketetapan siapa? Allah. Jadi bila kita kata pandangan agama, adakah kita nak kata pandangan Allah? Bagaimana pandangan Allah tentang perbuatan kita mengusap-ngusap anjing? Jadi saya ingat kita akan semua setuju kata itu tak betul lah. Macam mana pula nak kata pandangan? Tak kira lah pandangan Allah, pandangan Rasulullah. Itu perkataan macam tu memang jelas tak betul. Jadi demikianlah juga dengan istilah pandangan syarak, pandangan agama. Juga ada yang kata, ya, agama ni menurut kacamata Islam. Ini pun istilah yang tak betul.
menurut kacamata Islam, dia pandangan, dikata kacamata tu pandangan lah tu. Tapi saya ingat lagi berat, sebab dia kata agama tu rabun. Menurut kacamata Islam, Islam ni dipakai kacamata macam saya ni lah. Jadi kita kena elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan seperti ini. Jadi kita kata bagaimana ketetapan agama. Itu lebih tepat, ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, adakah ada yang mengatakan babi hanya haram dimakan atau khinzir? Ia tidak dinafikan adanya pandangan-pandangan ulama dalam hal ini, dan semuanya kembali kepada firman Allah, ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, ya, diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging khinzir, ya. Jadi dalam ayat ini Allah menspesifikkan daging khinzir. Bila ada spesifik macam tu, jadi adalah pandangan yang mengatakan bahawa yang diharamkan hanyalah yang diharamkan hanyalah daging. Demikian juga dalam ayat-ayat lain Allah kata, ya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rizq. Jadi Allah kata aw lahma khinzir fa innahu rizq, atau daging khinzir sesungguhnya ia najis. Jadi sekali lagi Allah menggunakan perkataan daging. Dalam ayat yang pertama Allah kata daging khinzir tu haram. Dalam ayat yang kedua Allah kata daging khinzir tu najis. Jadi di sini timbulnya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Kenajisan khinzir itu adakah pada dagingnya secara khasnya atau keseluruhannya secara amnya, ya. Jadi ada pandangan-pandangan, ya. Jadi kalau kita lihat di sisi jumhur, ya, majoriti para ulama mengatakan bahawa khinzir itu najis keseluruhannya. Bukan sahaja dagingnya, bahkan keseluruhan, ya, khinzir itu termasuk kulitnya dan bulu-bulunya, kuku-kuku dan air liurnya, itu semua najis, ya. Kerana mereka mengatakan kalau dagingnya dah najis, tidaklah daging itu melainkan datang daripada tubuh badan khinzir itu. Ya, jadi mereka memahami bahawa khinzir itu adalah sebahagian daripada daging khinzir itu adalah sebahagian daripada badan khinzir itu. Maka mereka kata seperti mana dagingnya najis, maka demikianlah keseluruhan khinzir itu najis. Jadi ini pandangan jumhur, ya. Sekalipun ada pandangan yang mengatakan bahawa yang najisnya hanyalah dagingnya, adapun, ya, baki selainnya tubuh badan khinzir itu dia suci seperti, ya, keldai dan haiwan yang lain. Jadi ini pandanganlah. Jadi kalau kita lihat, ya, ini semua pandangan para ulama yang ada, ya, ada hujah masing-masing. Jadi kita kata, ya, jalan selamatnya tidak dinafikan, bahawa jalan selamatnya dalam masalah ini ialah dengan kita mengambil pandangan jumhur, ya, iaitu dengan kita, ya, mengelakkan daripada menyentuh perkara-perkara atau benda-benda haiwan yang najis ini, ya. Kerana dia najis, ya. Najis maknanya apa? Najis maknanya kotor. Maknanya tidak ada kewajaran bagi kita untuk kita menyentuh satu yang kotor sekiranya tidak ada keperluan, ya, sekiranya tidak ada sebab musabab. Jadi itu satu. Kemudian dalam pertanyaan yang kedua tadi dikata bagaimana tentang, ya, mengusap anjing. Anjing pun hampir sama, ya, perbahasannya dalam kalangan
para ulama, di mana dalam hadis Nabi SAW menspesifikkan air liur anjing itu, di mana Nabi mengatakan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, jika anjing itu menjilat-jilat dalam bekas kamu, maka hendaklah kamu, ya, kata Nabi, mensamakkan bekas tersebut, ya, membasuhnya dengan air tanah. Sekali lagi kita lihat dalam hadis ini Nabi menyebut air liur. Kalau dalam khinzir tadi Nabi sebut Allah sebut dalam Al-Quran daging khinzir. Daging khinzir tu yang najis. Dalam berkenaan anjing, Nabi menyebut air liur anjing itu. Pun ada pandangan ulama, adakah yang najisnya hanya air liurnya atau keseluruhan anjing itu, ya. Sama sahaja, hampir sama sahaja perbahasannya, ya. Tetapi kita mengatakan jalan selamatnya ialah dengan kita mengambil pandangan yang mengatakan bahawa kedua-dua khinzir dan anjing itu najis, dan kita kena elakkan, jauhkan diri kita daripada dua haiwan yang najis ini. Dan sekiranya tangan kita atau tubuh badan kita menyentuh kedua-dua haiwan khinzir dan anjing ini dalam keadaan basah, kerana kalau badan kita basah barulah akan ada perpindahan, ya, sentuhan itu, ya, kesan sentuhan itu. Kalau tangan kita, badan kita basah dan kita sentuh anjing atau khinzir itu, maka kita kena samak, ya. Ini jalan yang selamatlah untuk kita keluar daripada perselisihan para ulama, ya. Jadi bagaimana dengan perbuatan mengusap-ngusap anjing? Kita kata sebaiknya dielakkan. Kalau kita dah tahu bahawa jalan selamat ialah kita anggap bahawa dia najis, maka jalan selamatnya sekali lagi ialah dengan untuk kita elak daripada mengusap-ngusap anjing, ya. Kerana bila kita usap-usap, ada kemungkinan bahawa badan anjing itu basah dan sebagainya, ya, dan ini akan membuatkan kita terpaksa samak tangan kita. Jadi ini semua, ya, sebaiknya dielakkan, ya. Di sini ada yang bertanya, ada saudara Zulkifli Abdul Wahab ditanya, kalau ada orang kata aku memilih akhirat jadi biarkan aku miskin, apa pandangan, adakah pandangan ini salah? Atau kalau orang itu redha dengan keadaan sebegini, kita boleh terima sahaja keadaan dia macam itu sampai akhir hayat dia? Tidak, dia kenyataan aku memilih akhirat jadi biarlah aku miskin, kenyataan ini kita kata sebaiknya diperhalusi, sebab kita takut berlaku salah faham. Apa maksud jadi biarkan aku miskin? Atau sebelum tu, aku memilih akhirat. Kita kata demikianlah setiap seorang Muslim. Setiap seorang mukmin wajib memilih akhirat. Memilih akhirat yakni mendahulukan akhirat, mengutamakan akhirat berbanding dunia. Fokus kepada akhirat. Jadi hamba akhirat seperti yang kita bahaskan tadi. Kenyataan itu betul. Ya, jangan jadi hamba dunia. Tetapi bahagian yang kedua, biarkan aku miskin. Di sini kita perlu perhalusi. Adakah Islam menganjurkan supaya kita hidup miskin? Miskin dengan erti kata, miskin lawan dia apa? Kaya. Adakah Islam menganjurkan supaya kita hidup miskin? Di sini kita kata, jika yang dimaksudkan ialah, jika dimaksudkan dengan miskin di sini ialah kita bergantung kepada orang lain, maka itu salah. Kerana itu realiti orang miskin. Orang miskin maknanya dia orang yang terpaksa bergantung kepada ihsan orang kaya. Dia terpaksa bergantung kepada bantuan, pertolongan, zakat, sedekah orang kaya. Kerana itu realitinya. Zakat, sedekah ialah apa yang zakat ialah harta yang dikeluarkan, ya,
dari tangan orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin adalah daripada kalangan asnaf. Jika itu yang dimaksudkan, maka kita kata itu salah. Syariat, bahkan syariat tidak menganjurkan supaya kita jadi miskin. Bahkan syariat Islam menganjurkan supaya kita menjadi orang yang keluarkan zakat. Bukankah zakat itu wajib? Tapi bagaimana kita nak keluarkan zakat kalau kita miskin? Kerana kalau kita miskin, waktu itu kita akan jadi penerima zakat. Jadi antara pengeluar zakat, pembayar zakat dengan penerima zakat, mana yang baik, mana yang mulia? Jadi di sini kita kena jelas. Pembayar zakat itu lebih mulia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, atau tangan yang di bawah. Tangan yang di atas ialah tangan yang memberi, manakala tangan yang di bawah ialah tangan yang menerima. Jadi kita disuruh supaya ikhtiar mencari kecukupan dalam dunia. Saya kira itu kata kuncinya. Kita di dunia, kalau tak nak jadi kaya sekalipun, paling tidak kita kata hendaklah kita memiliki kecukupan. Kecukupan maknanya apa? Maknanya kita tak adalah sampai mewah, tetapi tak adalah sampai juga papa ke dana. Kita ada kecukupan. Yang ni kita ada makan, minum, pakaian, tempat tinggal kita cukup-cukup. Kalau macam tu, kita kata demikianlah kehidupan Nabi dan sahabat. Sahabat tak dinafikan ada yang kaya, ada yang miskin, tetapi rata-ratanya mereka hidup dalam keadaan kecukupan. Ya, maknanya mereka tak adalah sampai mengejar kekayaan dunia, dan dalam masa yang sama tak adalah mereka hidup papa ke dana, terpaksa menagih simpati. Dan lebih buruk lagi sekiranya ada dalam kalangan Muslim yang menagih simpati daripada orang kafir. Ini adalah sebesar-besar penghinaan. Ini adalah sebesar-besar apa yang tak patut dan tak wajar. Ketika mana seorang Muslim dia sampai menadah tangannya, menghina dirinya di hadapan orang kafir, sedangkan seorang Muslim itu dia sentiasa mulia. Islam itu mulia dan orang-orang Islam itu mulia, ya. Sedangkan kekufuran dan orang-orangnya adalah kehinaan, ya. Jadi perkataan itu perlu difahami dengan baik dan jangan sampai jadi salah faham. Ya, jangan sampai kita jadi terpaksa kita menagih simpati orang, kita bergantung dengan orang, kita sampai menyusahkan orang. Ini semua tidak patut, ya. Sekalipun ada perselisihan, ada perbincangan dalam kalangan para ulama antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Orang miskin yang bersabar maknanya dia tak ada sampai nak meminta-minta. Dia menahan tangannya daripada meminta. Ada perbincangan dalam kalangan ulama mana yang lebih mulia, ya. Seterusnya ada soalan daripada saudara Safar Otai Safar. Ini mungkin nama gelaran kot. Tapi bagaimana orang bikin berus cat menggunakan bulu-bulu khinzir itu? Dulu-dulu membersihkan mimbar-mimbar masjid dengan berus itu. Jadi kita kata sebaiknya dia elakkan berus-berus daripada bulu-bulu khinzir. Kerana kita dah sebut tadi bahawa majoriti ulama mengatakan bahawa khinzir itu keseluruhannya adalah najis. Maka demikianlah juga dengan kulit dan juga bulu-bulunya, itu semua najis. Tapi insya-Allah tak timbullah satunya ini dah dulu, ya. Kalau apa yang dulu, semoga Allah mengampuni kita. Apa yang penting ialah apa yang kita buat selepas ni. Kalau dulu mungkin kita tak tahu, sekarang kita dah tahu, ya. Kita pastikan jangan diulangi. Itu satu. Yang kedua, disebut dia bersihkan mimbar-mimbar masjid. Jadi insya-Allah ada terselamat jugalah
Ya, sebab yang digunakan ialah pada mimbar. Sedangkan mimbar adalah tempat yang di luar masjid dan orang tak adalah yang semayang kat mimbar. Ya, yang tempat semayangnya ialah dalam dewan masjid, dewan solat dalam masjid itu. Itu yang kritikal, itu yang perlu dipastikan kesuciannya, ya. Jadi insya-Allah itu, ya, terlepas, tak ada masalah lah, insya-Allah. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Muhammad Az. Dia kata seorang pelaku bid'ah atau orang kafir terus dengan bid'ahnya atau kekufurannya walaupun telah dinasihati, adakah jiwa mereka yang terus di atas kesesatan kerana pilihan mereka sendiri atau kerana takdir Allah? Tak ada pertembungan, tak ada perbezaan. Pilihan kita sebahagian daripada takdir Allah. Dalam dunia ni manusia ada pilihan, manusia ada keupayaan, manusia ada kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan, tetapi kemuncaknya pilihannya, kuasanya itu tidak akan keluar daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita keliru, ya. Jadi ini pandangan pertengahan dalam masalah takdir, berbeza dengan pandangan Jabriyah dan Qadariyah, ya. Ada perincianlah di situ. Tapi secara prinsipnya kita kata, ya, pandangan Ahlus Sunnah dalam soal takdir ialah bahawa manusia ada pilihan, tetapi dalam apa juga pilihan yang kita buat, baik atau buruk, itu semua tidak akan keluar daripada ketetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu semua sebahagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita kena ingat, sekiranya suatu perbuatan yang kita buat dengan kerelaan dan pilihan kita, maka di situ kita bertanggungjawab atasnya. Dan tidak ada alasan untuk seorang itu untuk dia berhujah atas takdir. Ini dah ditakdirkan atas aku buat macam ni, aku buat macam tu. Ya, seperti yang berlaku pada zaman Khalifah Umar, di mana seorang pencuri, dia curi, kemudian dia kena tangkap. Dan apabila nak dihukum atasnya, dia kata, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau nak potong tangan aku, sedangkan aku mencuri ni telah ditakdirkan oleh Allah. Dia pandai, tapi pandai dia jahat lah, ya. Tapi waktu itu Umar Al-Khattab mengatakan, ya, tak dinafikan bahawa engkau mencuri, perbuatan kau mencuri itu takdir Allah, tapi kita memotong tangan engkau kerana kau mencuri, itu pun sebahagian daripada takdir Allah. Jadi kita jangan keliru dalam perkara ini. Manusia ada pilihan, tetapi dalam apa juga pilihan yang diambil, itu semua, ya, sebahagian daripada ketetapan dan ketentuan qada dan qadar. Baik, soalan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan untuk kita pada malam ni, soalan daripada Cik Siti Ngalim. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya tentang samak lepas pegang anjing sengaja atau tidak, adakah benar ia boleh diganti dengan air dan sabun zaman sekarang? Ya, tidak boleh, ya. Sebetulnya dalam masalah samak, ya, tetap perlu, ya, digunakan tetap perlu digunakan air tanah, ya. Jadi andaian, kalau ada yang mengandaikan bahawa samak boleh diganti dengan air sabun, itu kelirulah, ya. Kerana jangan lupa pada zaman Nabi SAW ada bahan-bahan penyuci, ya. Jangan kita sangka zaman kita ni sahaja ada sabun, zaman dulu tak ada sabun dan sebagainya. Tidak. Zaman dulu ada, ya, bahan-bahan penyuci yang fungsinya sama seperti sabun yang kita gunakan pada hari ini. Dan sekalipun demikian, dalam masalah samak, Nabi tetap mengatakan bahawa tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marrat. Penyucian bekas seseorang kamu sekiranya dijilat anjing ialah dengan dibersihkan sebanyak 7 kali. Ulahun nabi turab. Basuhan yang pertama dengan tanah. Dibasuh sebanyak 7 kali. Basuh pertama, air itu dicampur dengan tanah.
manakala baki 6 kali cucian seterusnya disiram air atasnya, ya, tidak boleh diganti dengan sabun. Ada soalan satu lagi daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di tempat saya golongan tua ketika azan dan sampai kepada seruan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka membaca sesuatu dengan ibu jari di mulut, kemudian diusap pada mata. Apa hukumnya? Hukumnya ini tokok tambah. Ini tokok tambah. Ini tokok tambah dalam agama yang tidak disyariatkan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan dalam urusan agama ini yang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW, maka dia adalah tertolak. Dia adalah amalan yang tertolak, ya. Sekalipun kita kata azannya tetap sah, ya, tapi perbuatan tokok tambah itu ya, tiada asasnya dalam sunnah Nabi SAW dan sewajarnya dihentikan. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.